ramai orang yang menjual. Ramai orang yang menjual. Bukan saya tak nak, bukan saya nak halang. Tapi mereka tu sebenarnya dilarang oleh pihak masjid. Tak dibenarkan menjual dari pihak masjid. Jadi kebiasaan kalau kita nampak orang menjual, bila ada polis, mereka akan lari. Jadi kalau boleh kita tak nak ada jemaah kita yang terlibat lah. Tak nak ada jemaah kita yang terlibat dengan urus niaga tu. Kalau boleh kat sini kita nak solat saja, kemudian dikumpul balik kat checkpoint nanti, kita akan terus naik bas. Jangan ada yang berjual beli. Sebab saya risau nanti polis halau kita terlibat sekali. Okay, baik, kita akan gerak sama-sama, kita akan berhenti di checkpoint. Semua boleh dengar ke? Boleh. Okey, baik. Sekejap lagi kita akan pergi solat. Tak kira lah solat apa pun, nak solat boleh, solat hajat boleh. Macam saya beritahu tadi, yang lelaki boleh masuk ikut atas ni. Tetapi rasanya jalan tu ditutup, dia buka untuk keluar sahaja. Jadi kita akan turun juga sekejap, kemudian naik balik. Itu bagi lelaki lah. Yang perempuan, kita boleh turun, kemudian straight je. Nanti akan ada beberapa orang guide lah yang akan tunjuk kat mana tempat solat perempuan. Kat situ pun kita boleh nampak ada anak panah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan apa khabar semua. Sekarang saya berada di Masjid Quba, Madinah. Sekarang saya pergi semayang dulu lah. Daripada ladang rumah tadi, kita akan pergi semayang sunat dulu. Lepas tu ada seorang pelajar yang belajar di Madinah ni akan menceritakan tentang masjid ni selepas ini. Okey, jom. Baik, kalau ikutlah, saya rasa semua dah ada lah. Tiga dekat belakang. Dia tunggu dekat belakang sana. Dia dah kat sana je. Ada tempat duduk. Dia tunggu kat situ. Dah tak salah. Okey, baik, saya tak nak cerita panjang dekat sini, tapi insya-Allah lah kita cerita sedikit sebanyak mengenai Masjid Quba ni. Okey. Kenapa saya tanya tadi kenapa ada wuduk ke tak? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba, shalla fihi salatan, kana lahu ka ajri umrah." Maksud dia, barang siapa yang berwuduk di rumah dia. Kalau kita tadi daripada hotel, ada yang daripada mazra'ah dan sebagainya kan. Kemudian dia datang ke Masjid Quba. Lepas tu dia tunaikan solat. Tak kiralah solat sunat apa-apa pun. Solat sunat duha ke, hajat ke, qada dan sebagainya. Maka pahala yang didapat adalah seperti pahala umrah. Kita datang solat di Masjid Quba saja, kita akan dapat seperti pahala umrah. Okey, baik. Untuk pengetahuan jemaah semua, Masjid Quba ni adalah masjid yang pertama dibina dalam Islam. Kalau orang tanya masjid apa yang pertama dibina dalam Islam, Masjid Quba lah jawapan dia. Okey, Quba ni diambil sebuah nama sebuah telaga di perkampungan Quba pada masa tu. Ketika mana Nabi ni dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebelum Nabi sampai di Madinah, Nabi berhenti di perkampungan Quba dulu. Apa yang Nabi buat pada masa tu, sampai je di Quba ni, Nabi bina masjid dulu. Sebelum Nabi sampai ke Madinah, Nabi sampai di perkampungan Quba ni, pertama sekali, hari yang pertama Nabi sampai, Nabi bina masjid selama 4 hari. Nabi bermalam di rumah sahabat yang bernama Kalsum bin Hadam. Dan untuk pengetahuan semua, tapak Masjid Quba sekarang ni adalah tanah wakaf daripada Kalsum bin Hadam. Kalsum bin Hadam ni adalah orang lelaki yang tua. Kalau kita masyhur Kalsum ni perempuan kan.
Tapi pada zaman Nabi tu Kalsum ni adalah seorang sahabat lelaki. Kalsum ni beruntung. Kenapa dia beruntung? Dia sempat bersama Nabi selama 4 hari saja. Tapi dia diiktiraf sebagai sahabat Nabi. Kenapa kita tahu? Syarat untuk jadi sahabat ni hidup sezaman dengan Nabi, kemudian pernah berjumpa dengan Nabi, dan yang ketiga beriman dengan Nabi pada masa tu. Okey, baik. Kisah yang masyhur lagi mengenai Masjid Quba ni adalah Telaga Aris. Siapa yang pernah datang umrah ke apa sebelum ni, kat depan kiblat kita ni ada sebuah telaga, nama dia Telaga Aris. Aris ni diambil sepenuh nama pemuda Yahudi yang bernama Aris. Dia ada kebun dahulu, pemuda ni ada kebun, dalam kebun tu ada telaga. Okey, yang saya nak cerita kat sini kisah Nabi bersama sahabat di telaga tu. Sebab tu telaga tu ada sejarah, sebab Nabi pernah sampai dekat situ. Jadi pada masa tu Nabi ni bersama 3 orang sahabat, iaitu Abu Bakar, Umar dan juga Osman. Apa yang Nabi buat pada masa tu? Nabi sampaikan berita gembira kepada 3 orang sahabat ni. Nabi bagi tahu tempat syurga bagi mereka ni semua. Balasan syurga bagi mereka ni semua. Kecuali Osman ni dia ada pengecualian sikit. Osman ni Nabi beritahu tempat kamu syurga juga, tetapi di atas musibah dan fitnah yang akan ditimpa pada zaman kamu nanti. Fitnah apa tu? Iaitu fitnah umat Islam ni dia bergaduh sesama sendiri. Kalau kita boleh tengok hari ni, sampai hari ni masih ada lagi umat Islam yang bergaduh sesama sendiri. Daripada zaman Osman lagi sampai sekarang, bahkan sekarang makin teruk. Na'udzubillah. Okey, baik. Seterusnya lagi satu saya nak cerita satu masjid yang ada kisah dengan Masjid Quba ni adalah Masjid Dirar. Kalau dulunya ada lebih kurang di hadapan taman ni lah. Masjid Dirar tu dia tak jauh daripada sini. Masjid Dirar ni dibina oleh kaum munafikin. Dirar ni maksud dia sesat. Dia dibina oleh kaum munafikin kadang untuk mengelirukan umat Islam. Dia tak nak bagi orang Islam ni dia pergi Masjid Quba. Jadi dia buat satu masjid untuk mengelirukan umat Islam, sehingga kan Nabi pun hampir terkeliru. Nabi pun orang munafik masa tu, Amir Al-Fasiq nama tu, nama orang munafikin pada masa tu, dia bina masjid kat depan ni. Dia jemput Nabi ni untuk rasmi masjid tu. Kemudian Nabi beritahu, insya-Allah nanti saya akan rasmi, nanti aku akan rasmi. Tetapi masa tu Nabi nak pergi perang Tabuk. Nabi nak pergi perang Tabuk. Balik sahaja daripada peperangan, Nabi dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi tahu la takum fihi abada. Maksudnya Allah bagi tahu jangan sesekali kamu solat di masjid itu. La masjidun usisa 'ala taqwa haqqu an taquma fi. La masjidun usisa 'ala taqwa ni maksudnya la masjidun hadza masjid. Maksudnya masjid ini. Masjid ini dibina atas dasar takwa. Haqqu an taquma fi. Maksudnya hendaklah kamu mengimarahkan dia. Jadi Allah bagi tahu kat sini jangan solat kat Masjid Dirar, solatlah dekat Masjid Quba. Solatlah dekat Masjid Quba. Jadi Nabi pun arahkan beberapa orang sahabat masa tu untuk roboh Masjid Dirar ni. Masjid Dirar kat belakang ni. Jadi kat sini juga pengajaran dia kita boleh nampak tak boleh ada masjid yang berdekatan dalam satu kawasan tu. Kalau kita masyhurnya masjid ni yang solat Jumaat lah, yang buat solat Jumaat. Jadi dekat satu kawasan tu jangan ada masjid yang banyak. Jangan ada dalam satu kawasan tu ada dua masjid yang buat solat Jumaat. Itu antara pengajarannya daripada masjid ni lah. Okey, baik. Rasa itu saja. Ada soalan ke kat sini? Ustaz tadi yang kalau ambil wuduk kat sini tak dapat pahala. Maksudnya? Okey, dekat. Okey. Ada yang tanya kalau ambil wuduk dekat sini dapat pahala ke tak? Okey, sebenarnya ada satu lagi hadis, mafhumnya lebih kurang barang siapa yang solat di Masjid Quba akan dapat pahala seperti umrah juga. Cumanya hadis yang masyhur tadi macam hadis yang saya sebut sebelum tadi tu. Yang siapa berwuduk di rumahnya. Tapi kalau kita in case ada kecemasan ke apa, kita ambil wuduk kat sini, sebenarnya ada riwayat yang bagi tahu juga solat saja di Masjid Quba ni akan dapat pahala seperti umrah juga. InsyaAllah lah kita semua semoga dapat pahala seperti umrah, insyaAllah. Selesai acara ziarah kita di Masjid Quba pada hari ini, kita akan menuju ke Bukit Uhud pula.